Salam sejahtera murid-murid, selamat datang ke channel Cikgu Tan Teng Hua. Murid-murid, dalam video ini, Cikgu Tan akan menerangkan jenis ayat. Untuk maklumat semua murid, jenis ayat dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya dan ayat seruan. Sudahkah murid-murid menonton jenis ayat siri 1 yang berfokuskan penerangan ayat penyata? Dalam video siri kedua ini, Cikgu Tan akan berfokus untuk menerangkan ayat perintah pula. Jom kita belajar bersama. Ayat perintah ialah ayat yang ditujukan kepada orang kedua. Ayat ini diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Ayat perintah terbahagi kepada 4 jenis, iaitu ayat suruhan, ayat silaan, ayat permintaan, dan ayat larangan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat setiap jenis ayat perintah satu persatu. Murid-murid, ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi arahan atau suruhan. Dalam ayat suruhan, subjek ialah kata ganti nama diri kedua seperti awak dan engkau. Contoh ayat suruhan ialah 1. Tutup tingkap itu. 2. Anda boleh mula menjawab soalan sekarang. 3. Minum air ini. Ayat suruhan boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkan ayat di samping menegaskan predikat. Contoh ayat seperti ini ialah 1. Tutuplah tingkap itu. 2. Minumlah air ini. 3. Ambillah hadiah itu. 4. Tontonlah video yang menarik ini. 5. Dermalah jika mampu. Ayat silaan pula ialah ayat yang digunakan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Ayat ini menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput. Contoh ayat silaan ialah 1. Sila tutup tingkap itu. 2. Sila hantar buku kerja anda. Ayat silaan boleh dilembutkan dengan menggunakan partikel penegas lah. Contoh ayat ini ialah jemputlah ke rumah saya semasa hari jadi saya. Ayat perintah ketiga ialah ayat permintaan. Ayat permintaan ialah ayat yang bertujuan memohon pertolongan atau permintaan. Biasanya ayat ini menggunakan kata permintaan seperti minta, tolong atau harap. Contoh ayat permintaan ialah 1. Minta kalian bertenang dahulu. 2. Tolong selesaikan masalah ini. 3. Harap anda semua dapat hadir bermesyuarat pada hari esok. Murid-murid, Cikgu Tan ingin berkongsi satu tip penting di sini, iaitu bentuk ayat silaan dan ayat permintaan biasanya tidak membawa pengertian negatif. Maka,
ayat seperti di bawah ini adalah salah. 1. Sila jangan merokok. Kedua, tolong jangan bising. 3. Minta jangan bergaduh. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat ayat perintah yang keempat, iaitu ayat larangan. Ayat larangan bertujuan melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Ayat ini menggunakan kata larangan seperti jangan, usah atau tak usah. Contoh ayat larangan ialah 1. Jangan buka bungkusan itu. 2. Usah dikenangkan lagi peristiwa itu. 3. Tak usah kamu nak berpura-pura di depan saya. Ayat larangan boleh dilembutkan dengan menggunakan partikel la. Contoh ayat larangan ialah 1. Janganlah buka bungkusan itu. 2. Usahlah dikenangkan lagi peristiwa itu. Namun, ada juga ayat larangan yang tidak menggunakan kata larangan dan tidak menerima partikel la. Contoh ayat ialah dilarang merokok, ditegah membuang sampah di sini. Di sini, Cikgu Tan ingin berkongsi satu lagi tip penting kepada murid-murid. Tahukah murid-murid, bentuk ayat larangan biasanya membawa pengertian negatif. Ayat tersebut boleh dilembutkan dengan menggunakan perkataan harap. Contoh ayat ialah 1. Jangan merokok. Harap jangan merokok. 2. Jangan bising. Harap jangan bising. Ingat ya murid-murid, ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Cikgu Tan berharap murid-murid telah memahami ayat perintah dan keempat-empat jenis ayat perintah. Jom, cuba jawab soalan-soalan berikut. Dalam soalan SPM, murid-murid diminta mengenal pasti jenis ayat atau jenis ayat perintah. Oleh sebab video siri kedua ini berfokuskan ayat perintah, jadi Cikgu Tan telah menyediakan soalan berikut agar murid-murid dapat mengenal pasti jenis ayat perintah. Mari kita baca soalan ini. Kenal pasti jenis ayat perintah bagi ayat-ayat berikut. Nyatakan sama ada ayat tersebut merupakan ayat suruhan, ayat silaan, ayat permintaan atau ayat larangan. Murid-murid, sebelum menjawab soalan, murid-murid boleh perhatikan ayat-ayat berikut dan tanya satu soalan. Adakah ayat ini ada kata larangan, kata permintaan atau kata silaan? Mari kita perhatikan satu persatu. 1. Jangan kamu cuba melawan kata-kata ibu. 2. Jemput masuk. 3. Simpan sijil-sijil ini dalam almari itu. 4. Tolong semak semula dokumen yang perlu dihantar. 5. Usah khawatir ibu. 6. Sila beratus masa menunggu giliran anda. 7. Usahlah awak terlalu bimbang tentang keputusan peperiksaan. 8.
Siramlah pokok bunga itu supaya segar. 9. Harap anda tidak keberatan untuk menjadi penghadiah pertandingan ini. 10. Tolong sampaikan salam Pak Ali kepada ayahmu di kampung. Murid-murid, sudahkah murid-murid mendapat jawapan? Jom, semak jawapan bersama Cikgu Tan ya. Murid-murid, perhatikan ayat pertama. Jangan ialah kata larangan, maka ayat ini ialah ayat larangan. 2. Jemput ialah kata silaan, jadi ayat ini ialah ayat silaan. 3. Ayat ketiga ada unsur penegasan, jadi ayat ini ialah ayat suruhan. 4. Tolong ialah kata permintaan, maka ayat ini ialah ayat permintaan. 5. Usah ialah kata larangan, maka ayat ini ialah ayat larangan. 6. Sila ialah kata silaan, maka ayat ini ialah ayat silaan. 7. Usah ialah kata larangan, maka ayat ini ialah ayat larangan. 8. Ayat ini ada unsur penegasan, maka ayat ini ialah ayat suruhan. 9. Harap ialah kata permintaan, maka ayat ini ialah ayat permintaan. 10. Tolong ialah kata permintaan, maka ayat ini ialah ayat permintaan. Tahniah untuk murid-murid yang berjaya menjawab dengan betul. Setelah mendengar penerangan Cikgu Tan, Cikgu harap murid-murid dapat memahami dan menguasai penggunaan ayat perintah. Cikgu Tan berharap agar perkongsian video ini memberi manfaat kepada semua murid. Baiklah murid-murid, Cikgu Tan ingin buat satu kesimpulan untuk video ini. Dalam video ini menerangkan tentang jenis ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Cikgu Tan berharap semua faham ya. Untuk ayat tanya dalam jenis ayat siri ketiga pula melibatkan penggunaan kata tanya. Jadi, Cikgu Tan berharap agar murid-murid ikuti siri ketiga ya. Sekian saja penerangan Cikgu dalam video ini. Terima kasih kepada murid-murid yang telah menonton video ini. Bagi murid-murid yang belum subscribe channel Cikgu, jangan lupa untuk tekan like, komen, share dan subscribe channel Cikgu sebagai sokongan kepada Cikgu untuk menghasilkan video-video bahasa Melayu SPM yang lebih menarik dan bermanfaat kepada semua. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih. Bye.